warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawi. Dan saya Anas. Kami salam terus. Kita di dalam Histori Nasyid Malaysia. Mana dalam Histori Nasyid Malaysia ni kita akan bersama dengan penyanyi-penyanyi nasyid. Kita akan korek kan? Betul, korek lah. Korek rahsia kan? Ada bahasa yang lagi best. Kita akan mendalami, mengungkai. Merungkai ke mengungkai? Dua-duanya boleh. Merungkai tu dia keras sikit lah. Kalau mengungkai tu dia lembut sikit. Mengungkai lah. Okey. Untuk episod kali ini kita bersama dengan Abang Nazri Johani dan juga Afad. Alhamdulillah. Son of Nazri kan sekarang. Son of Nazri Johani L. Itu Instagram Abang Nazri ya. Okey, di mana yang kita tahu kan mana Abang Nazri juga Afad kedua-duanya pernah bersama dengan Kumpulan Rehan. Ya. Okey bang. Bang. Kita nak singkap balik nama. Singkap. Ya, singkap okey kan? Menyingkap kan. Lah disingkap tabir tadi. Terbukalah cerita. Singkap kan. Okey. Waktu abang mula-mula dulu abang masuk dalam industri nasyid. Macam mana bang dia punya perjalanan? Umur berapa masa tu bang? Umur saya mula menyanyi nasyid ni umur 13 tahun. Hanya disebabkan solo menyanyi backup menyanyi lagi bagus dari solo. Saya jadi backup. Okey. Bila nyanyi lagu selawat lah. Kan dekat masjid. Balik-balik solo tak sampai. Kenapa backup ni yang balik-balik sampai? Tukarlah. Tukar. Itulah mula-mula jadi solo. Kena nyanyi dekat masjid. Majlis apa abang ingat? Ingat tak majlis apa abang nyanyi? Biasa tahun masa hijrah tak salah saya. Masa Kalau tidak Maulid Rasul. Memang Maulid Rasul. Kena nyanyi lagu selawat masa tu. Jadi kita ni kan taat. Nyanyi. Kuat. Sedapkan. Jangan lupa. Ya itulah. Jadi saya ingat masa tu bila kami backup nyanyi lurus suara tinggi. Kena solo tersekat-sekat. Ustaz kata, tukarlah. Okey. Kau ni kan dah lah backup nyanyi tinggi pula suara tu. Tukar pergi depan. Pergi depan. Okeylah, taat je lah. Apa-apa ni. Saya tak fikir apa-apa. Populariti mana kenal zaman budak-budak dulu. Ya, betul. Janji nak dengar cakap ustaz je. Okey ustaz, boleh. Yang ni. Masa tu dah ada payment tak bang? Ada duit raya. Ada duit raya. Tapi tak pernah tahu kena bagi ke tak kan. Okey. Tapi Bang, biasalah. umur 13 tahun tu, waktu tu tahun berapa bang? Itu adalah tahun 1984 lah tu. 84 bang baru setahun ni. Tahun 1984. Rupanya nasyid ni Abang Nazri dah perjuangkan nasyid dah lama kalau ikut kan. Celik-celik je mengaku je asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam kan orang cakap. Tu dia. Mengucap je terus kena nyanyi lagu nasyid. Tapi betul saya dekat sekolah tahun pertama tingkatan 1 saya juga yang kena tolak pergi syarahan, pergi pertandingan tilawah, pertandingan hafazan, kuis. Saya lah ditolak. Pada mu'alaf tu. Mu'alaf. Ini kami tak tahu ni. Mu'alaf. Saya pun heran kenapalah kawan-kawan saya ni semua tolak saya. Tapi tak apalah. Demi untuk kelas ni kita berjuang. Masuk syarahan. Bang, bila masa mu'alaf, abang sebelum ni Kristen Katolik. Katolik. Jalan kaki pergi solat. Tak, pergi sembahyang. Okey, maksudnya daripada kecil sampai umur berapa tu? Satu saja sebenarnya. Saya dulu beragama Kristian tu walaupun umur 8, 9, 10, 11 tu. Dia sangat yakin dengan agama tu. Okey. Dan susah bagi kau untuk bawa orang umur 10 tahun pun untuk bawa masuk Islam. Setuju. Okay. Kerana dia yakin dengan agama dia. Itu diri saya lah dulu. Saya sanggup jalan kaki, jumpa anjing, baling anjing, nak pergi gereja. Okey. Lepas tu saya bayar balik lah kesanggupan tu bila saya dah masuk Muslim. Dah jadi Muslim pun jalan kaki juga pergi masjid. Tapi pandai sikit lah masa tu. Kumpul batu banyak-banyak, bawa kain hitam. Sampai tempat stesen anjing je, selubung kain hitam. Kenapa kain hitam bang? Anjing tu, dia lah pula takut hantu. Kita gelak betul-betul sakit perut lah. Kita kejar dia. So umur abang masa tu dengan Islam tu umur berapa? 12? 13? Dalam 12-13 itu. Kenapa bang? Kenapa bang? Ya, itulah tu kenapa tiba-tiba. Sabah ni dia ada satu
majlis pengislaman. Okey. So saya tak tahu kenapa ada pengislaman demi pengislaman di Sabah dulu. Sampai satu ketika saya baca sejarah Tun Mustafa, dia nak jadikan Islam agama rasmi. So dia kena rakyat Sabah kena ada lebih daripada separuh Muslim. Baru saya tahu rahsia tu. Okey. Saya heran kenapa ada pengislaman melalui parti lah. Okey. Jadi tapi bapa saya dengar dia punya dia sedang perbualan. Lupa lah bahasa Malaysia ni. Sabah sudah bahkan lupa sikit. Okey. Bapa saya cakap dia panggil mak saya Yang dah minggu depan ada pengislaman kat kampung kita. Okey. Apa kata kita masuk Islam? Kita dah lama ni jadi Kristian ni. Macam biasa-biasa je. Bapa saya cakap gitu. Saya dengar je. Dah buat hal lah dua orang tua ni. Aku pula ni kena paksa kan. Okey, betul. Tapi kita budak bawah umur kan kena ikut orang tua. Dengar taat. Dia sebenarnya sebab taat kan. Budak lagi bawah umur kan. Berani bapa saya tu ala-ala stone coldnya kalau mengamuk. Jadi tak berani kata no lah. Yes pa, yes. Okay. Jadi pengislaman tu berlaku, saya tengok je. Tengok je dah masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi masalah dulu di Sabah ni orang banyak masuk Islam kerana nak duit. Duit kena bagi RM50, RM100. Lepas tu kena bagi kain, kena bagi baju. Lengkap lah kena bagi. Jadi ada juga orang masuk Islam tu sebab nak duit. Benda macam tu lah. Jadi mujurlah bapak saya tu, dia memang nak explore Islam tu. Okey bang, bila abang sebut pasal jalan masuk Islam kena syahadah, asyhadu. Masa tu abang dah terfikir nak buat lagu ke? Untuk orang puji-pujian. Saya kan memang penyanyi dari kecil. Lahir-lahir je menyanyi, menangis. Menangis tu macam lagu lah. Macam lagu. Ada bar demi bar tu dia menangis. Tempo semua. Ada. Okey, kita tanya Fat pula. Fat, Yeah. macam mana awak daripada kecil pun sama ke? Selalu masuk tilawah ke? Kalau ikut macam tu lah. Maksudnya skor rendah pun kita dah start aktif pun. Kita pun tak tahu sebenarnya kita ada bakat kan. Cuma bila kita dah meningkat umur sampai satu tahap sekolah menengah tu, baru kita tahu punya salah silah keluarga kita ada yang ke arah seni. Okey. Tapi kalau ikut saya orang sukan. Sukan. Saya sportsman. Saya budak takraw. Bukan kat berat Bukan bang. badan. Sekarang nampak kat berat bang. Gagah ni. Tapi saya memang suka sukan. Saya suka sukan KL. Kita takraw, badminton. Saya pernah masuk KLBM. Memang training, pernah main dengan Nusa Masuri. Itu antara pengalaman lah. Tapi jiwa ni tersentuh waktu zaman-zaman awal sebelum kemunculan Raihan. Maksudnya dia betul-betul rasa macam sedap lah lagu Dezik ni, sedap lah lagu Nada Murni ni. Kat situ bermulanya lah, maksud detik bermula. Jadi suara rendah tu memang dah banyak ke arah tu lah. Maksudnya memang nyanyi, baca Quran. Lepas tu yalah, orang dulu mengaji memang setiap hari kena pergi. Yelah. Kan mak kalau tak pergi memang bisingnya tak pergi mengaji kan. Jadi kat situ mula. Dan bila kita membesar pun kita tahu salah silah punya ada atuk yang arwah atuk saya lah, belayah punya memang orang seni. Bekas kumpulan Pancasitara dulu. Pemain akordion. Serius lah. Pemain akordion. Ni mungkin ramai tak tahu lah arwah lah. Tapi Alhamdulillah. Hebat. yes. Tapi dia pemain akordion lah. Maksudnya dia sempat tak tahu kan. akordion. Sempat bersama dengan Abir Ramli, arwah atuk. Allahu Akbar. Tapi akhirnya dia jadi guru Quran. Daripada seorang pemuzik yang macam-macam orang kata yalah muzik, dunia muzik kan. Tapi Allah bagi dia kefahaman sampai hari ni ajar mengaji, anak didik pun sangat ramai. Betul lah Tok. Tok saya lah. Di Negeri Sembilan, arwah Tok belayah lah. Patutlah saya ikut jalan Tok Pak tu. Akhirnya saya jadi guru Quran, bukan madrasah. Alhamdulillah. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu kan silsilah kita kan. So kat situlah proses. Maksudnya memang dia datang minat kan, keluarga pun support. Sampailah ke hari ni lah. Maksudnya kita masih teruskan lah. Alhamdulillah. Tapi Afad pernah tak terbayang satu hari nanti Afad akan jadi seorang pernah minta Raihan. Pernah tak? Tak pernah. Usaha ke arah tu adalah, maksudnya kita minat. So kita buat kumpulan. Kalau nak tahu sejarah, sebelum saya masuk Raihan, saya masuk Brothers dulu. Oh iya. Saya sempat bantu Brothers. Ganti siapa? Akbar. Waktu tu Akbar masih ada. Okey. Yasin keluar.
Okey, alright. Sempat waktu tu Faiz, Arwah Saleh. Memang ni panglima penyanyi ni. Jadi Masuk pernah satu sini semua bantulah boleh. waktu tu bantu kan. Dia kata Faiz maya join. Sempat 1-2 video klip kita buat dengan brothers. Sampailah pergi terus ke Raihan tu memang tak pernah fikir. Raihan mau audition pergi sebenarnya nak tahu aku ni boleh nyanyi ke tak boleh ni. Oh, itu je. Itu je sebenarnya. Okay. Ada rezeki ada lah. Waktu tu kita dah ada group dah sebenarnya. As-Sofa waktu tu. As-Sofa. Sofa dulu masih ingat? Apa lagu Ada dia? lah ingat lagu sendiri lah. Tapi Boleh tak Fat ada. nyanyi kan? Cik. Bagus. Dah ganti Anas dengan Mawi dah ni. So itulah perjalanan dia kan. Okey. Memang tak duga dan kita yakin memang Allah susun atur untuk bersama, dapat bersama. Kan ini pun berapa lama kan sebenarnya masuk Raihan tak jumpa Muhammad Nazri. Tak jumpa langsung. Memang tak jumpa Tak ada. Saya pernah audition. jumpa Afad tapi dia tak tahu saya jumpa dia. Dia lalu depan saya. Saya tengok dia macam ni. Ui, besarnya badan ni. First saya masuk gua bang. Jadi itulah. Okey, kita nak tanya Abang Okey, Nazri ya. silakan. Bang, kita tahu bang ramai ialah orang mengidolakan. Idola Nazri. Tapi kita tak pernah tahu idola Nazri siapa. Oh, ini soalan baik ni Abang bang. ni idola siapa bang? Jangan salah cakap idola. Kau tanyalah 10 kali. Tetap satu je idola. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi sebetulnya begini, sebaik-baik idola kita tu dialah Muhammad SAW, karena dia tu memang sebaik-baik manusia. Dari segi akhlaknya, pemurahnya, penyabarnya, pengasih, penyayang, dia tu ada pada diri dia semua. Tapi maksudnya kalau orang-orang yang kita hargai, yang hebat dalam bidang hiburan ni, saya dulu saya suka tengok dan dengar lagu-lagu Abang Ramli Sarip, M Nasty, Kak Nora. Oh, bila dah bersama Rehan tu jumpa diorang semua ni. Nyanyi sepentas, recording sama-sama. Tak sangka dan itu adalah suara-suara dan lagu-lagu yang saya suka lah. Diorang ni. Lagu rock saya suka. Tapi kita ni macam kalau Fat kena marah tak pergi ngaji, saya zaman saya kena marah dengan lagu rock. Oh, kena makan dengan Kenapa kau pasang ini lagu ini? Dia gitu kalau mak dulu. Padahal lagu-lagu rock lah sebenarnya yang paling banyak mesej ketuhanan. Sebenarnya lagu rock sangat banyak. Lagu rock apa bang dengar bang? Grup mana? Ramli Sarip sendiri, Okey. M Nasty, dia search sendiri pun ada kan. dia punya nasihat tu. Dia punya nasihat-nasihat dalam lagu tu semua hebat-hebat. Apa grup lagi sebelum tu? Wings. Wings. Left-handed. Left-handed. Yes, Left-handed ada. Yang lagi lama. Yang lagi lama. Lagi tanya lama. balik. SYJ. SYJ Ustaz Akihai ada dalam tu. Oh ya. Okey bang, tapi bila okeylah abang sih dengar lagu rock macam kan. Tapi kenapa abang pilih nasyid? Gini. Genre tu. Orang Sabah ni, dia memang dilahirkan penyanyi semua rata-rata. Oh, okey memang betul pun. Saya perasan. Saya bukan nak mengada-ngada ni tak, tapi memang sejarah dia begitu. Kalau kita pergi rumah orang Sabah, mesti ada set karaoke. Mikrofon mesti ada, speaker mesti ada. Oh, gitu. Sebuat bising kat kampung tu perkara biasa. Okey. Tak kira hari Minggu ke, hari Senin ke, pagi ke, nak menyanyi talan. Angkat mic. Talal. Begitu. Oh tala Ya kan. Antam je lah bu. Nyanyi dia memang Budaya orang Sabah lah. tu gitu. Sebab tu kalau panggil dia audition dulu kan, AF kan, asyik dia je lah yang pergi 1, 2, 3 tu kan. Tak ada orang lain kan lagi bagus nyanyi. Dah memang umat Sabah ni Umat Sabah. lahir-lahir menyanyi. Menyanyi sedap. Jadi saya pula bila saya tengok masyarakat Sabah ni macam ni dengan lagu tu dah biasa sangat. Saya fikirlah, saya tak nak lah jadi penyanyi macam diorang ni. Oh, okey. Kalau saya nak nyanyi pun nyanyi lagu-lagu yang bagus lah, yang nasihat orang gitu. Saya memang dulu selalu cakap begitu. Tapi ada perkara saya lupa. Satu ketika saya cakap dalam kelas waktu tingkatan 1, tingkatan 2. Selepas 10 tahun saya balik Sabah, kawan saya jumpa saya. Nas, kau masih ingat kah? Apa? Kau bilang dulu kau mau jadi penyanyi juga. Tapi bukan penyanyi biasa-biasa. Yang lain-lain punya. Yang lain lah, bukan lagu. Jadi sebabnya saya dari kecil pun saya macam
tak minat sangat nak mengagungkan wanita, cinta dalam lagu ni kan. Lebih baik kita cerita pasal alam, pasal pencipta, pasal kehidupan. Lebih bagus bah. Macam Ramli Sarip, aku yang masih di persimpangan hidup ini. Kan kehidupan. Kau fikir kalau M. Nasir pula berjalan di tengah kota. Di kehidupan. Bukan tengah kota. Di tengah gersang. Bagus kau betulkan. Tak dapat royalty ni. Taklah, dia tak ada gersang. Jalan di gersang. Itu lagu Mustika dia. Mustika. Dan kalau lagi lama macam lagu Indonesia kumpulan Deloitte. Lagu Deloitte lah. Memang dulu suka sangat lah. Kan. Dia cakap Afad pula. Afad. Tak tahu idola. Afad ni idola siapa? Idola. Nyanyi. Itulah. Raihan mesti tersenarai. Abang Nazri lah. Abang Nazri sini kan. Memang idola antara main dia satu pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan. Lepas tu kalau dari sudut nasyid memang mengidolakan waktu tu Raihan, maknanya Abang Nazri. Waktu tu sebelum Raihan lagi lah, maksudnya The Zik. Betul. Zaman The Zik. Kemudian ada Murni lah, Arwah Ustaz Asri. Okey. Reverse tu. Arwah Ustaz Asri. Raihan, The Zik, Nada Murni. Reverse Reverse. Nada Murni yang first. Sepatutnya. Dia Arwah Ustaz Asri. Memang zaman tu memang akan follow cara nyanyian Arwah Ustaz lah sebenarnya. Tapi saya ada juga kat Nada Murni tu. Ada kan? Sekali-sekala. Sekali-sekala lah. Okey. Memang akan follow nyanyian kan. Waktu lagu-lagu Dunia Baru Islam. Ya. Kan. Macam mana lagu dia bang? Tanya balik. Islam yang telah tu pun boleh. Tu pun antara lagu yang laksana bulan yang indah yang berkembang mekar harum mewangi tumbuhnya madu bumi. Kita boleh ingat tu. Ini yang menyuburkan dakwah tu dalam jiwa tu. Itu antara idola. Lepas tu kalau dalam mainstreamnya Jamal Abdillah lah. Saya nak ambil kesempatan jugalah bila Afad cerita pasal lagu-lagu, aku paling suka lagu apa Afad? Lagu ni. Tuhan dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Allah, menangis gua dengar lagu tu. Suara Ana boleh kita nak buat lagu sekali nanti. Ana boleh masuk sekali. Kan kita memang dah plan dah. Okey Afad, sebelum Abang Nazri jawab, nak tanya Afad, apa definisi muzik yang baik untuk Afad? Ini soalannya. Definisi muzik. Saya dah jawab dah ni, saya tulis dah ni. Kita tunggu jawapan kat Abang Nazri nantilah. Dengar Afad dulu. Dengar jawapan Afad dulu. Definisi muzik yang baik. First dia sebenarnya lagu ke lirik dulu ke? Macam mana? Kalau saya dia melodi tu akan datang lah. Tapi lirik tu yang paling penting lah. Kalau ikut lirik paling penting. Tak salah. Dan music yang easy listening lah. Easy listening. Kalau saya senang itu. Lebih tak mudah nak untuk stress, tak perlu stres. Lagu yang santai. Kenapa orang ini sibuk nak pergi spa? Sebab dia easy listening lah. Pasal kat spa ada easy listening. Maksudnya macam tu lah. Maksud kalau kita tengok bangsa lain, agama lain, dia release akan pergi ke lagu-lagu macam tu. Lagu-lagu yang sangat menenangkan. Sama kat kita ada selawat Nabi yang sangat tenang, kita ada istighfar dengan Astaghfirullahalazim, tapi dia ada melodi yang sangat dekat dengan hati kita. Jadi kena ada kekuatan, saling kait lah. Jadi maksudnya mesti ada lirik yang baik, terus sentuh kalbu, dan melodi yang memberikan kekuatan kepada lirik tersebut. Okey, Abang Nazri macam mana bang? Okey, saya akan jawab dengan berhati-hati. Ya, berhati-hati. Muzik yang tadi soalan dia macam mana sebenarnya tu? Definisi muzik yang baik. Definisi muzik yang baik kan. Kita tanya legend ni. Saya pernah dengar satu pemuzik barat berkata, muzik arrangement lah maksudnya. Yang terbaik adalah muzik yang kalau kita dengar susunan muziknya, kita dah tak perlu nak tambah apa lagi. Dah cukup. Cukup. Pandai. Gempak kan. So selagi kau nak tambah, memang kurang ajalah. Faham. So memang pun sebenarnya satu benda dalam dunia, makan ke, dengar ke,
kalau kita lebihkan sangat, dia tak akan pernah cukup. Yes. Jadi muzik yang betul-betul definisi dia terhebat itu, dia mencukupi cita rasa setiap pendengar. Pendengar tu kan banyak jenis. Yang pemarah ada, yang penyayang ada, yang penyabar ada kan. Tapi dia ni yang berbeza-beza, yang miskin kaya, yang orang cakap rockers ke alim ke, dengar lagu ni, masuklah bro. Aku tak boleh lupa lagu ni, betul lah. Tapi sebab itulah kita kena buat muzik pelbagai. Sebab untuk memenuhi jiwa. Jiwa keras, jiwa lembut, jiwa tenang, dan orang yang tak ada perasaan. Kalau orang tak ada perasaan boleh dengar lagu kau hebat. Yes, faham. Sebab dia orang ni macam mati tau. Dengar apa pun gitu je. Gitu. Lagu rock gitu juga. Lagu sedih orang nangis dah. Dia gitu juga. Tapi kalau kau buat satu lagu ni, dia diam, dia berhenti, dia dengar. Tu hebat tu. Luar biasa. Macam pemilihan lirik pula macam mana? Pemilihan lirik memang kena kepada yang menyatakan apa dalam hati kita. Yang menyatakan juga apa dalam kehidupan kita. Dan menyatakan apa yang pernah berlaku dalam hidup kita. Lirik-lirik ni sangat perlu. Sebab tu kenapa lagu cinta ni orang memang, kalau dia hidup sekali, mati 10 kali, dia hidup balik, dia akan dengar balik lagu cinta tu. Pasal apa? Dia pernah melalui kehidupan. Sangat indah lah bercinta ni kan. Cinta ni lah paling indah. Sanggup segala macam. Betul. Jadi sebab tu, lagu cinta adalah lagu yang dilalui semua orang. Semua orang ada. Masa tadika dah ada suka orang. Tak percaya, tanya anak kau tu balik tadika. Hari ketiga, hari minggu pertama, kau suka, ada orang kau suka kat situ Mesti cakap, taklah, dia kan baik dengan saya. So cinta tu memang wujud daripada kecil. Jadi muzik terbaik tu adalah yang dapat masuk ke semua hati fikiran setiap orang. Itu terbaik. Macam mana? Susah. Tetapi buatlah muzik tu jangan ikut nafsu. Terbaik jangan ikut nafsu. Jangan ikut nafsu. Kalau ikut nafsu tak ada berhenti. Orang ambil apa? Minum ke? Ambil daun ke? Kalau dia ikut nafsu, dia tak dapat apa-apa. Dia diperhambakan dengan benda tu. Tak, sebenarnya daripada asal ubat kan. Tapi kalau ikut nafsu, apa jadi? Betul. Hancur. Betul lah. Sedangkan ubat yang kita makan di hospital tu juga ada terang-terang dadah. Betul. Kalau suka hati makan, apa jadi? Hancur badan. Betul. Ikut apa yang perlu saja. InsyaAllah. Jadi kalau kita dapat buat ikut yang perlu, insya-Allah. Macam ni kan, kita nak rancang, kita nak buat konsep besar, kan buat album kan. InsyaAllah dah rancang tu okey dah. Kita tengok, ya Allah tunjukkan jalan. Bismillah. InsyaAllah. Amin. Cakap dengan orang yang patut, jumpa orang yang patut, cukup. Betul. Jadilah. Tak jadi, memang kau tak ada bagi jadi, ya Allah. Kalau jadi, la haula wala. Alhamdulillah. So konsep lagu kita nanti macam mana bang? Konsep lagu kita gitulah. Bersederhana, tak perlu kita sangat nak terlalu kuat sangat muzik dia. Yes, betul. Biarlah muzik itu kalau orang dengar, sedap lah. Boleh masuk Yang penting orang tak ada perasaan tadi kau itu. Itu target kita sebenarnya. Target kita cari orang tak ada perasaan ni. Nak cari orang tak ada perasaan. Okey bang, kita beralih soalan daripada industri nasyid kan. Orang tertanya-tanya Abang Nazri. Yelah, daripada dunia nasyid, lepas tu abang sekarang usahakan sebuah madrasah kan. Kenapa abang pilih jalan tu bang? Saya ni memang mungkin saya jenis manusia yang menganggap kesukaan orang atau kesukaan diri itu adalah kerja. Saya tak anggap itu sebagai buat satu benda tu atas landasan nafsu. Baik. Jadi saya anggap macam nasyid di semua ni, saya menyanyi ni, saya tak anggap saya nak pergi populariti ke apa kata. Saya anggap sih kerja. Untuk menyampaikan sesuatu. Terbaik. Sebab tu saya tidak terikat dengan benda ni. Sebab tu saya jadi gini juga. Begitu juga Facebook saya. Saya anggap itu bukan tempat untuk saya nak berlebih-lebih dengan siapa pun di sana. Tempat tu hanya untuk saya beritahu apa saya ada, apa yang patut orang tahu. Cukup. Kat situ kan. Jadi betulkah jawapan saya tu? Betul. Jawapan abang tu memang menunjukkan abang ni seorang yang sederhana. Abang tahu benda abang macam muzik kan. Bukan aku nak populariti. Aku nak kan. Jadi betul. Itulah saya itu memang macam tu sebenarnya. Bagus. Saya suka jawapan tu. Boleh dapat dicontohi orang lain. Awak rasa sekarang macam industri nasyid masih relevan atau macam mana?
Dia akan kekal relevan lah sampai bila-bila lah. Selagi dia bernama lagu nasyid kan. Dan tergantung pada niat juga bang. Saya ingat kan innamal a'malu binniat. Mungkin penasyid ada perbezaannya dari sudut niat tadi lah. Apa tujuan sebenar kita buat lagu kan. Kalau kita tujuan memang untuk RM, akan RM lah. RM RM dia akan ada pasang surut. Tapi bila kita bermain saham dengan Allah ni, dia tak ada pasang surut. Dia sesi naik. Cuma ujian datang tu yang kadang-kadang kita rasa macam malas lah. Lagu tak main kat sini, sebab kita memikirkan benda tu. Sedangkan tadi kita buat aku nak nyampaikan mesej tadi. Betul. Platform mana yang Allah bagi, itulah kau manfaatkan. Kalau tak ada dekat sini, mungkin dekat sini. Cuma point dia tadi adalah istiqamah tadi tu. Kan, kalau kita rasa niat kita tadi sebab kerana Allah, memanglah sebagai manusia kita akan rasa aku buat ni untuk cari rezeki, family kan. Kita cuba buat yang terbaik. Muzik makin lama makin dahsyat, makin dahsyat. Tapi tanggungjawab kita ni adalah nak bawa orang balik ni kepada Allah ni. Jangan pegang pada duit. Kau ada duit pun kau infak tak kat orang ni. Kau buat sedekah ke tak kan. Jadi inilah sebenarnya yang sepatutnya kita buat. Maksudnya dia akan kekal relevan selagi kita pegang pada niat kita tadi. Dan Allah akan bantu. Sebab saya suka pegang tu lah. Maksudnya Allah pandang usaha kita. Mungkin Allah tak bagi kita gelanggang macam ustaz lain. Cara penyampaiannya mungkin di masjid. Duduk, berceramah. Kita dengan cara sebegini. So kita manfaatkan lah. Walaupun akan ada ujian. Tapi hakikat sebenarnya insyaAllah Allah akan pandang. Jangan pernah kalah. Kawan-kawan kita macam ni lah penghasilan lagu kita tak lagi kan, insyaAllah kan. Sederhana kan, insyaAllah. Sederhana. Kita nak tengok Mawi kan. Kita pun tak sabar dengar suara dia. Saya tambah pula nanti kan ni. Tambah cerita ni. Tambah. Apa yang nak tambah tu? Okey bang, industri nasyid. Industri nasyid di dulu kita sangat meletakkan dia dalam satu medium tersendiri dulu. Sebab tu kita cakap nasyid. Betul. Sekarang sebenarnya saya sedar bahawa muzik tidak ada sempadan. Betul. Jadi untuk melahirkan muzik yang bagus, jangan buat sempadan dalam muzik. Terbaik. Pemisah maksudnya untuk mengindahkan melodi dan lirik mesti diindahkan dengan muzik. Kalau muzik itu tidak dapat menyokong indahnya lirik tadi, maka tidak akan kuat sampai ke hati dan sampai ke telinga. Jadi muzik memang sangat penting. So waktu kita buat muzik, kita jangan sampai tak ada pedoman, tapi janganlah bersempadan. Buatlah sebagaimana cantik melodi itu, indah didengar, cantikkan juga musiknya. Itulah jalan dia sebenarnya. Cantik. Jadi kita yang selama ni mujulah Allah bagikan luar biasa tu ada sebab dia. Walaupun ketuk-ketuk je boleh pecah sampai pergi luar negara. Itu ada sebab Allah menjadikan gitu. Tapi hakikatnya siapa yang menjadikan seluruh yang ada dalam dunia ni? Bukankah itu milik Allah SWT? Allahu Akbar. Jadi yang menjadikan ini tidak baik, itu tidak bagus, kita yang memutuskan. Sedangkan manusia itu berubah saja. Nak jadi baik, itu yang keputusannya adalah diri dia sendiri. Datanglah seorang nabi tetap dibunuh kalau manusia tak nak berubah. Itu yang berlaku. Benar. Tetapi kalau kau kata kau mau berubah, kau yang memutuskan. Kau akan terima sesuatu yang baik, buatlah jadi orang yang baik. Jadilah sampai bila pun kalau kita rasa kita merasa memiliki diri, ini lagu aku punya, ini rumah aku punya, motor aku punya, ini aku punya idea, ini aku yang telefon orang ni, aku yang cari. Sampai bila pun kalau kita letakkan itu kita punya usaha, maka selagi itulah semua yang kita buat itu tidak jadi memberkati dan tidak menyihatkan tubuh badan kita. Tidak menjadi ubat bagi kita. Bahkan dia akan jadi racun. Allahu Akbar. Bayangkan orang cari kekayaan, dia duduk. Hari ini aku kena kerja 1 hari. Biar panas aku angkat, aku buat, aku jumpa, aku buat. Dia sudah bayangkan kesusahan dia. Siapa yang merancang kesusahan tadi? Diri sendiri. Tetapi kalau kita bangun pagi, bismillah, alhamdulillah ya Allah, engkau sudah hidupkan aku hari ini, permudahkanlah urusanku hari ini. Kau akan nampak pekerjaanmu tadi. Kalau Mawi dengan Anas nampak ketawa-ketawa, senyum-senyum, relax. InsyaAllah dia jadi begitu. Tapi kalau kita bangun saja, Zayan ni dia tak pandai panggil orang pukul 7 malam. Dia tahu pas subuh je dia panggil ni. Susah nak buat ni. Kita dah letaknya tu kan. Betul. Kita dah set. So, kita sebenarnya manusia ni, alangkah hebatnya ciptaan Allah SWT. Manusia itu
Kenapalah Adam itu Allah menyuruh seluruh makhluk untuk sembah hormat? Karena manusia ni manusia ciptaan, makhluk ciptaan Allah paling hebat. Ya, betul. Sebab tu dengan fikiran dia, hati dia boleh menjadikan hal itu ternyata. Okey. Maka luruskan hati, tenangkan hati. Ya InsyaAllah. Allah, aku berserah padamu. InsyaAllah. Biasalah kan sampai konti kan memang kena on, patut tengok cek. Layan abang, okay, layan. Tenang. Jangan pernah jadikan masalah sebagai musuh, kerja sebagai musuh. Jangan pernah. Terimalah itu semua. Sudah kau ambil semua ni, pahit, manis, sakit, gembira, semua susah. Ambil semua, masuk dalam diri kau. Lepas tu, lepaskan. Apa maksud lepas? Bukan milik kau, milik Allah segalanya. Allah. Kita pergi, Nas. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah La akan jadi tenang. haula wala quwwata Sikit illa lagi tu, sikit billah. lagi. Aja. Bila kau sudah lepaskan, insyaAllah kau akan tenang. Betul. Maka orang yang tenang sajalah yang boleh masuk surga. Allahumma Tidak amin. terikat hati dengan susah bayar bil, dengan masalah isteri, masalah anak, masalah kerja, masalah ibadah pun tidak terikat hatinya susah. Dia tenang. Maka itulah Allah kata, Allahu Akbar. wahai jiwa yang tenang, Tenang. masuklah ke dalam surgaku. Allahu akbar. Point. So, kita jalan menuju situ lah ni. InsyaAllah, insyaAllah. Kita mencari video yang tenang ni, Nas. So ni permainan kita ni, kerja kita ni. Permudahkan kami, hubungan hidup insyaAllah. kita. Ya. Kita lalui je lah. Alright. Allah wa ni'mal wakil, insyaAllah. Okey. Alamak. Nas, Mungkin nak okey, follow, ala tapi kita dah sebut tadi awal-awal. Ya, Nak ya. follow IG. follow IG Afad. Facebook ke? Afad lu. Saya Afad Raihan Afad Raihan. dan juga Afad and Friends. Tak nak tukar Afad Raihan tu. Itulah sebenarnya diam tak diam pun dah 5 tahun dah pakai. Dah banyak followers itu. Dah banyak Ya, follow lah. kan. Kalau nak tukar Lain lah pun macam saya, tak dapat password. Itu password tutup. bagilah balik password tu. lupa lah ni. Okey. Bagilah, kesian tak bagi Okey, password. yang nak follow Abang Nazri bang? Son of Nazri, Johani L. InsyaAllah. Nazri Johani Situ. L. L tu apa yang teka sendiri? Teka je. Itu buat malu je tu. Lepas tu ada juga YouTube. YouTube saya pun Son of Nazri Johani Oh, L iya juga. ke? Tapi YouTube tu tak ada menyanyi. Buat kerusi, buat grill. Boleh Kerja. lah. Kita nak tengok dari sudut Konten lain konten lah, tu, kan. konten. Afad kena paksa, bang, kau tolonglah buat lagu satu cover. InsyaAllah ada lah lagu dalam tu. Okey, insyaAllah terima kasih banyak kepada Abang Nazri dan juga Afan. Alright. Kita pun nak terima kasih bang. Kita nak terima kasih kat Zayan lah. Dengan Untuk kami. Mawi, dengan Jazakallah Zayan. khairan dan betul. Semualah yang sini produsernya. Kami tak lupa produser. Kalau tak dia, tak ada lah kita ni. Betul. Okey, insyaAllah Nas, kita akan sambung lagi dalam History Nasyid Malaysia. Tapi sebelum tu, Haji nak beritahu insyaAllah. Nanti lah insyaAllah. InsyaAllah, Kalau insyaAllah. ada sedikit, mungkin ada special project. Apa-apa pun, kalau jadi nanti kita akan buat. Bismillah. Amin. Bismillah. Bismillah. Amin. Jumpa lagi di History Nasyid Malaysia di episod akan datang. Subscribe YouTube Zayan MY. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.